Baiklah, kita ni bersama dengan Adina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Iskandar dan juga Anissa, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar kami baik-baik saja di sini. Dan kami harapkan yang sama juga dengan Adina yang berada di daerah Pulut Panggang. Daerah Tutong. Daerah Pulut Panggang. Ya, mudah-mudahan amin saya ya rabbal tu di alamin Pulut Panggang. Ya kan? Ya. Baik, Adina. Ya, kita ingin mengetahui juga keadaan cuaca kita. Keadaan cuaca di daerah Tutong, jadi rasanya kurang adil kalau daerah Belait tadi menguruskan juga di daerah Belait hujan pada pagi ini. Kalau di daerah Tutong macam mana, Adina? Baik, keadaan cuaca di daerah Tutong alhamdulillah cerah saja pada paginya. Walaupun pada awal pagi tadi memang telah pun turun hujan yang agak lebat, tapi alhamdulillah dari masa ke semasa semakin cerah saja keadaan cuaca di daerah Tutong. Alhamdulillah. Itu yang kita nantikan. Selepas mendung, selepas hujan, mentari, matahari akan menyinar. Jadi Adina mungkin betul. Hari Ahad ni kita ni ada bahasa Englishnya deep sedikit. Ya, betul lah. Banyak kiasan-kiasan kata-kata puitis. Baik, mungkin Anissa ingin menanyakan jadi sesuatu Adina, mungkin ada melihat tadi kami ada berkongsi pandangan tentang apakah yang harus kita ni lakukan memandangkan masa ini bulan Februari dan Mac kita akan berhadapan dengan perubahan monsun, itu cuaca yang mungkin agak panas. Apakah pandangan Adina tentang perkara ini? Bagaimana cara kita ni untuk mengelakkan kesan sampingan terutama sekali kepada anak-anak atau adik-adik kita ni yang berumur 12 tahun ke bawah? Baik, kalau bagi saya, selain memastikan pengambilan air yang mencukupi dalam sehari-hari itu, hendaklah berpesan juga kepada ahli keluarga untuk merancang terlebih dahulu apakah antara aktiviti yang hendak dilakukan. Jadi apabila ada perancangan hendak melakukan aktiviti di luar, hendaklah memastikan ia dilakukan di tempat yang terlindung daripada terdedah secara langsung kepada panas terik matahari bagi mengurangkan risiko terkenanya strok haba dan sebagainya. Jadi di musim panas ini adalah amat pentingnya pemilihan lokasi dan adalah lebih baik bagi kita untuk melakukan ataupun memilih melakukan aktiviti ini di kawasan yang tertutup ataupun indoor, apatah lagi apabila kanak-kanak ikut serta dalam aktiviti yang hendak kita lakukan itu. Itu dia pandangan ataupun tips yang mantap sekali ya, Adina. Itulah ada ciri-ciri macam jururawat. Kalau saya sakit, saya mau Adina menjaga saya. Sedikit sebanyak dapat membuka minda juga mungkin. Terutama sekali kepada penonton kita ni kan ibu-ibu yang mungkin berhadapan dengan keadaan ataupun situasi ini. Kadang-kadang ada sedikit kegelisahan ya. Macam mana untuk menyorong memastikan anak-anak yang di bawah usia 12 tahun ini agar mereka jangan terlalu terdedah dengan keadaan haba panas seperti dikatakan Adina tadi. Jadi dengan adanya perkongsian daripada Adina, insya-Allah dapat sedikit sebanyak dipraktikkan ya. Betul, semoga memberi manfaat kepada penonton-penonton kami di rumah. Baiklah Adina, silakan terus dengan bahan yang akan dikongsikan bagi daerah Tutong. Baik, terima kasih Dr. Iskandar dan juga Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini dan terima kasih atas kesediaan Auda menyaksikan Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Jadi bagaimanakah perkabaran Auda hari ini? Semoga Auda dalam keadaan yang baik dan juga ceria selalu menjalankan hari Auda dan tugasan Auda pada hari ini, dan didoakan semoga segala urusan yang hendak Auda lakukan akan dipermudahkan dan juga dilancarkan selaras dengan perancangan yang Auda harapkan. Belauda, seperti biasa dalam pertemuan kita pada kali ini akan dikongsikan beberapa makluman mengenai acara yang akan berlangsung di daerah Tutong. Iaitu pada hari ini, hari Ahad 4 Februari 2024, akan diadakan tamu bulanan Kampung Long Mayan yang akan mengambil tempat di Gerai Tamu Kampung Long Mayan daerah Tutong dan telah pun bermula sejak pukul 8 pagi tadi hingga 11 pagi. Jadi bagi Auda yang memiliki kelapangan waktu pada hari ini, bolehlah sama-sama hadir mengunjungi ke tamu ini bagi sama-sama lagi kita menyokong para peniaga tempatan kita ni.
Manakala ada untuk makluman yang seterusnya, pada hari ini juga, hari Ahad, 4 Februari 2024 akan diadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi murid-murid kelas Al-Quran dan Mukadam daerah Tutong yang akan mengambil tempat di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kudang Tutong dan insyaAllah akan bermula pada jam 8.15 pagi. Dan apa yang kita harapkan ia agar kedua-dua acara ini akan dapat berjalan dengan lancar dan juga sempurna dilaksanakan selaras dengan perancangan yang diharapkan oleh pihak penganjur. Baik, itulah dua makluman semasa yang kami kongsikan dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk anda bagi edisinya hari ini. Silakan. Negara Brunei Darussalam kaya dengan tumbuh-tumbuhan menghijau yang tumbuh liar di hutan-hutan yang antaranya dikenal pasti sebagai tumbuhan herba-herbaan yang dapat dimanfaatkan dan dibudidayakan untuk kebaikan manusia sejagat. Tumbuh-tumbuhan liar yang juga merupakan herba mempunyai nilai kandungan mineral dan vitamin yang amat berguna buat kesihatan tubuh badan manusia. Pengelestarian tanaman herba amat digalakkan bagi memastikan kelangsungan keberadaan tanaman tersebut sentiasa terjamin bagi generasi-generasi masa kini dan akan datang mengetahui akan usul, kegunaan dan manfaatnya. Dalam pakej program kali ini, satu lagi tumbuhan herba akan diperkenalkan kepada Auda. Ya penonton, ketika ini kami sedang mencari serai Aceh. Difahamkan serai Aceh ini memang satu tumbuhan yang tumbuh liar dan juga ia boleh ditanam ataupun dibudidayakan di kebun-kebun. Jadi di sini ada sudah serai Aceh tu. Jadi macam mana usulnya nanti kita akan melihat secara lebih dekat dan bagaimana kegunaannya juga. Jadi untuk masa ini kami kan memupulnya ataupun memetiknya. Serai Aceh merupakan tumbuhan berumpun rendah yang daunnya hampir menyerupai pokok kunyit dan banyak ditemui di sebahagian negara-negara Asia, terutama di kawasan hutan hijau tropika. Tumbuhan malar hijau ini juga turut dikenali sebagai tepus wangi atau puar kampung yang kelazimannya tumbuh di kawasan tanah rendah atau di kaki bukit di hutan. Saintifiknya, ia disebut Elateriopsis cimetiae, iaitu tumbuhan yang mengeluarkan aroma wangi dan tergolong dari keluarga Zingiberaceae, iaitu tumbuhan yang tumbuh daripada rhizom. Menariknya mengenai tumbuhan ini, ia tidak tergolong dari keluarga serai, namun mempunyai bau daunnya seperti serai. Malah tumbuhan ini tergolong dalam keluarga yang sama seperti halia, kunyit, pelaga dan lengkuas. Meski tumbuh dari rhizom, namun serai Aceh tidak mempunyai isi pada rhizomnya. Baik, kalau kita melihat serai Aceh ni, ia memang salah satu tumbuhan herba. Dan juga ni kan ditunjuk cara menggunakan kelapanya. Kelapa. Jadi mungkin boleh kongsikan mengapa mau menggunakan kelapa tu? Okey, kelapa muda ni kalau kita ni tunuk, campur sama serai Aceh ni, ia banyak gunanya untuk membuang angin dalam badan sama melancarkan darah lah. Okey, itu antara kebaikan lah kalau kita dicampurkan kelapa sama serai Aceh. Jadi memang tidak dinafikan kelapa ni pun sebenarnya memang banyak manfaat dan juga khasiat. Jadi mengapa biasanya perlu menggunakan kelapa muda? Kenapa tidak kelapa tua? Kalau kelapa tua, ia isinya terlampau tebal tu kan, jadi kulitnya tu tua. Kalau kelapa muda ni isinya nipis. Jadi selalu banyaknya orang makan kelapa yang muda. Lagipun tadi kan membakar ke dia. Membakar ke dia so atutah kelapa muda sesuai digunakan kerana kulitnya nipis, jadi akan mudah cepat panasnya tu masuk ke dalam. Cepat ia masak lah. Cepat ia masak. Pelbagai cara dapat diolahkan dengan menggunakan tumbuhan herba serai Aceh. Antaranya diganding bersama kelapa muda. Kelapa muda dibakar bersama daun serai Aceh dalam beberapa minit sehingga airnya mendidih, bertujuan memastikan minyak pati semula jadi yang ada pada daun tersebut bercampur bersama air kelapa muda. Tambahan serai Aceh tersebut memberi rasa dan aroma sitrus yang menyegarkan selain mempunyai rasa menyerupai lemon dengan sentuhan halus
yang menambahkan lagi keunikan pada hidangan minuman air kelapa muda tersebut. Tidak dinafikan, penggunaan serai Aceh sebenarnya telah lama digunakan sejak dahulu lagi sebagai ubatan tradisional, rempah ratus mahupun penambah perasa dalam masakan. Hal ini kerana tumbuhan tersebut mempunyai banyak khasiat di samping mempunyai zat-zat yang memiliki sifat antioksidan yang bertindak sebagai pencegah pelbagai penyakit kronik. Selain juga menunjukkan setiap bahagian tumbuhan tersebut mempunyai ciri-ciri antimicrobial activity yang signifikan bagi membunuh atau menghalang penyakit yang berpunca dari mikrob. Oleh yang demikian, serai Aceh digunakan secara tradisional bagi memperbaiki peredaran darah, meredakan demam kuning, membantu penghadaman, membantu merendahkan kolesterol dan lain-lain. Fakta menarik mengenai serai Aceh. Dalam bidang kulineri, irisan daun serai Aceh kerap digunakan sebagai pengganti serai biasa dalam masakan kerana ia mempunyai aroma dan perasa yang sama seperti serai biasa. Selain itu, orang dahulunya menggunakan irisan daun tumbuhan tersebut pada masakan daging kerana ia mempunyai fitokimikal yang berupaya untuk melembutkan daging. Tumbuhan ini juga menghasilkan bunga yang cantik berwarna putih kekuningan pada rizomnya dan bunga tersebut dapat dikonsumsi dengan dibersihkan terlebih dahulu dan disaji sebagai ulaman atau salad. Dalam perubatan pula, air rebusan dari daun hingga akar serai Aceh tersebut digunakan sebagai mandian bagi meredakan panas dalam bagi kanak-kanak. Juga bertindak sebagai penenang kepada wanita selepas bersalin, di mana ia digunakan sebagai salah satu herba dalam mandian selain mengeluarkan angin dalam badan. Dan akhir sekali, pokok serai Aceh adalah antara tumbuhan yang senang dibiakkan melalui mata tunas di akar rizom dengan hanya memerlukan penjagaan yang minimal sahaja. Sebahagian pencinta bunga menjadikan tanaman tersebut sebagai tumbuhan hiasan. Tuntasnya, serai Aceh adalah antara tanaman yang perlu ada di laman herba Auda. Ya, udah penonton, memang kita ni sama-sama sepatutnya memelihara akan kelestarian tanaman-tanaman yang boleh dikatakan tanaman-tanaman yang berasal daripada hutan dan juga mempunyai banyak manfaat. Dan memang tidak dinafikan juga serai Aceh ni ia mempunyai banyak khasiatnya kerana ia merupakan salah satu tanaman herba. Jadi ia boleh kita ni tanam sebetulnya. Yang penting ia mempunyai akarnya dan kita ni tanam ya di dalam pasu bagi kita ni memastikan supaya tanaman seumpama ini tidak akan terpupus dan bolehlah ya dimanfaatkan oleh generasi-generasi akan datang. Dan selain itu juga ia mempunyai banyak kegunaan. Untuk masakan pun boleh, untuk kita ni amalkan sebagai herba ataupun perubatan untuk kesihatan tubuh badan pun boleh. Jadi saya kira sampai di sini saya jawab bersama. Sekian Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.